kita pinjam daripada orang lain. Hak tu semua hak kita. Kenapa? Kerana kita parti Islam, kita Hizbullah, dan Allah memiliki seluruh negara, maka semua kursi kita punya. Itu hebat. Tak payah kita bergabung, tak payah kita kerjasama dengan orang. Ya? Lalu inilah yang kita kena bahas, bahawa soal Kota Damansara ini saya bersuara kerana ianya merupakan satu presiden yang tidak baik. Kita dah bersetuju, dan bila kita dah bersetuju, al-mu'minun ala syuruti, ya, orang yang beriman atas apa yang telah dijanjikan. Ya, wakil resmi kita pada perbincangan dan perbahasan perundingan Cik Pak. Cikgu Pak dah setuju. Kita dekat peringkat, kalau kita nak ambil, saya rasa semua yang terlibat dalam soal pilihan raya semua tahu, nak ambil satu kursi kawasan yang kena diputuskan, bawa pada negeri runding. Di kawasan tak setuju, bawa pada negeri runding. Kalau dapat, bawa pula pada tak dapat, runding lagi, bawa pergi pusat runding. Kalau dapat, beri nama 3 calon untuk diselidik oleh Majlis Syura Ulama. Betul. Ya. Semua kawasan dekat Selangor yang bila diputuskan kita akan bertanding, kita kena beri 3 calon. Tapi Kota Damansara 2:30 pagi watika ditandatangani, terus diberikan kelulusan. Atas sebab apa? Negeri tak tahu, pusat tak tahu, the whole process di short circuit. Ya? Tak melalui kawasan, tak melalui negeri, tak melalui pusat, tiba-tiba watika ditandatangani. Oleh kerana apa? Oleh kerana sosialis. Sosialis itu telah bertanding pada 2008, tak ada orang yang buat terang. Kerana pada masa itu tak ada orang sangka boleh menang. Ini jadi penyakit bagi saya, penyakit bila dah menang. Bila dah menang, tiba-tiba semua nak jadi calon. Ya? Kami dekat Selangor, minta maaf lah, ada beberapa kursi berebut nak jadi calon, sampai saat terakhir nak putuskan siapa yang jadi calon. Ya? Ini penyakit bila dah menang. Tapi Alhamdulillah, lagi baik kita hadapi penyakit dah menang daripada kita hadapi penyakit dan kita kalah. Kan? Kerana bila kita dah menang, kita boleh manfaatkan kedudukan kita untuk kebaikan. InsyaAllah kita kena perbaiki. Ya? Lalu soal Kota Damansara ni, bagi saya tak suka nak kaitkan, tak setuju dengan keputusan simpulan. Itu bukan ini. Saya tak setuju dengan keputusan itu. Lebih lagi kalau kita dah janji. Kerana bila kita dah janji dan kita dah setuju, wakil resmi kita dah kata okey, ya, kenapa PKR buat begini? Kalau dia tak buat begini, maka akan berlaku seperti mana di sebenarnya. 3 penjuru kerana PSM bertanding sendiri. Itu Azmin Ali, dia buat dia punya analisa, dia buat dia punya own perkiraan ataupun perhitungan. Dia kata tak apa, kita sanggup hadapi kerana calon PSM India. Dalam keadaan calon PSM India sekalipun bertanding di kawasan majoriti Melayu sekalipun, calon PSM telah berjaya menggagalkan calon PKR menang. Kalau dibuat sikap yang sama dekat Kota Damansara, PSM bertanding sendiri, PKR lawan BN, calon PSM adalah bekas adun yang dah bina hubungan di dalam masyarakat. Baru di Semenyih kalah 2008. Di Kota Damansara, Dr. Nasir dah menang, dah jadi adun, dah berkenalan dengan semua orang, dah memberikan macam-macam perkhidmatan. Kalau jadi 3 penjuru, maka dia yakin dia akan kalah, BN akan menang. Maka dia tawarkan kepada Dr. Nasir, kamu bertanding atas tiket PKR, nak elak 3 penjuru, untuk nak tentukan bahawa PKR menang, supaya PKR menang. Kerana tak ada orang boleh tahu keputusan sebelum pilihan raya, keputusan tak ada orang boleh tahu. Mungkin kita menang dengan 1 kursi. Kalau 1 kursi yang kita menang itu adalah dengan Kota Damansara punya, maka kita selamatkan kerajaan. Sekarang ini kita bolehlah cakap kerana kita menang 44. Tapi sebelum pilihan raya, siapa yang boleh jamin? Dekat Semenyih, Azmin kata tak apa, Harun nak bertanding PSM pun tak apa. Kerana apa? Kerana dia India. Dia rasa kita letak calon Melayu PKR boleh menang. Memang dapat undi lebih.
Banding dengan Kota Damansara, PAS dapat 7,000, Dr. Nasir dapat 15,000, lebih kuat. Tapi malangnya UMNO dapat 6,000. Menang lah. Ya. Lalu apa yang kami nak cuba lakukan ialah nak elak 3 penjuru untuk menjamin kemenangan bagi calon PKR ataupun Pakatan Rakyat. Kerana bila diberikan kursi, ini amanah. Amanah untuk kita nak usahakan sebaik mungkin untuk mencapai kemenangan. Bukan sekadar untuk nak bertanding. Ya? Tapi dia sebenarnya, dia rasa tak apa. Kerana Arul bukan Adul. Nak bertanding, tak apa. Dia India, PSN. Dia mungkin tidak akan menjejas undi untuk calon PKR yang Melayu di kawasan majoriti Melayu. Di situ pun dia terbukti tersilap. Kalau di Kota Damansara, lebih lagi lah. Tapi malangnya tindakan dia untuk nak selamatkan kursi itu supaya dapat pada Pakatan Rakyat dan supaya hilangnya UMNO kursi, satu lagi kursi bagi UMNO, usaha dia telah digagalkan PAS. Malangnya, walaupun negeri Selangor, PAS negeri Selangor dah kata Kota Damansara PKR, PAS pusat dah kata Kota Damansara PKR, ya, tiba-tiba berlaku ya sebaliknya. Di negeri Selangor, kejayaan kita tercapai oleh kerana kerjasama yang mantap di antara Pakatan Rakyat. Kita menang oleh kerana kerjasama Pakatan Rakyat. Tak ada seorang calon PAS yang boleh mengaku dia menang atas kekuatan PAS semata-mata. Semua calon di negeri Selangor menang atas kekuatan Pakatan Rakyat. Undi daripada orang PKR, undi daripada orang DAP, undi orang Melayu, undi orang bukan Melayu. Bukan semata-mata atas kekuatan PAS. Oleh kerana itu, hubungan Pakatan Rakyat cukup penting. Lebih lagi bila kita dah bentuk kerajaan. Bila kita dah bentuk kerajaan, 15 PAS, 15 DAP. Dengan PKR tak nak pun kita boleh bentuk kerajaan tu tak? Kerana dah 30. Apa kita tak takut? Hujah yang kata kalau PKR menang 16, dia boleh buat suka dia, lantik siapa Menteri Besar, minta maaf. PAS dengan DAP, kalau kamu tak nak, kita bentuk, kita buat, kita lantik kerajaan. Kita boleh runding dengan Tan Sri Khalid. Dia orang tak nak kamu sebagai Menteri Besar, kamu datang dengan kami. Kita dah ada 30 kursi. Itu sebabnya kenapa Wan Azizah dengan Datuk Seri Anwar dia terpaksa akur dengan keputusan yang dibuat oleh PAS dengan DAP. 30 kursi kita dah bentuk kerajaan. Sekarang ni di negeri Selangor, PAS boleh bentuk kerajaan dengan DAP, PAS boleh bentuk kerajaan dengan PKR, PKR dengan DAP pun boleh bentuk kerajaan tanpa PAS. Ya? Lalu kalau PAS nak bersikap semua kursi adalah kita punya, kita pinjamkan saja pada orang, nah, minta maaf lah. Ya? Yang terpenting bagi saya, ya, ialah kita kena faham coalition politics, ya, ataupun seni politik berpakatan, ya. Soal kata sepakat menjamin bahawa kita tidak akan terpinggir. Persetujuan kita diperlukan untuk setiap dasar, tak kisah jumlah kursi kita. Nombor satu. Nombor dua, kita sistem demokrasi berparlimen. Mana-mana parti buat hal, bertindak dengan tidak adil, menindas orang Melayu ke apa ke, 5 tahun lagi dia akan berhadapan dengan pilihan yang ini. Ni tak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu kamu bentuk kerajaan atas kekuatan pedang. Bila dah memerintah, nak jatuhkan kerajaan itu, mesti ada tentera yang lagi kuat untuk nak jatuhkan dia. Sekarang ni tiap-tiap 5 tahun. Maka bila ada tiap-tiap 5 tahun ini, apa yang akan berlaku? Yang memerintah, dia terpaksa mengambil kira kehendak rakan pakatan dia, nombor satu. Nombor dua, dia terpaksa bertindak dengan cara yang rakyat boleh terima. Ini semua jaringan keselamatan. Ya, yang ketiga, seperti mana yang disebut, dah ada rangka persefahaman Pakatan Rakyat yang tak boleh dilanggar 4 perkara di dalam perlembagaan. Ya. Lalu bagi saya soal apa yang disebut sebagai dominasi dan sebagainya tak mungkin berlaku. Ya.
Dan ini telah dikemukakan oleh almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur di dalam ucapan dasarnya. Dalam kertas Hijri Al-Ustaz saya telah buat petikan, di mana Ustaz Fadil almarhum telah sebut tak mungkin dan tak wajar untuk kita mengharapkan kita boleh menang di negeri-negeri Pantai Barat dan di pusat bersendirian. Kalau kita nak menang Kelantan dan Terengganu dan Kedah mungkin dan Perlis, dan kita berpuas hati dengan itu, okeylah. Tapi kalau kita nak bentuk kerajaan di peringkat pusat dan kita nak buat perubahan yang menyeluruh, maka kita perlukan satu gabungan pakatan parti-parti pembelakang. Itulah yang telah menghasilkan kemenangan kita pada tahun 1999. Soal cara kita nak bergerak supaya kita dilihat sebagai memimpin perubahan ini, itu pengalaman kita. Tapi kalau ada orang yang bergerak lebih pantas dan dia pula ke depan, takkan kita nak marah dia. Kita perbaiki diri kita lah. Jangan kita nak cantas dia. Kita cantas dia, be and kekal. Maknanya kalau kita tak boleh menandingi ketangkasan mereka dan kehebatan mereka, maka kita kena lihat daripada diri kita, kenapa, mana kurangnya, mana silapnya, dan kita kena perbaiki. Pada zaman Ustaz almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur, PAS memang dilihat sebagai yang paling ke depan, walaupun zaman reformasi. Tapi seperti mana yang dibuktikan tadi, pihak yang mendapat kerusi yang terbanyak adalah PAS. Ya. Sekarang ni orang pelikir kita, kita hanya dapat 21. Kita tak boleh salahkan orang lain. Yang kita hilang 5 kerusi di Kedah, itu bukan silap PAP, itu bukan silap PKR. Minta maaf, itu silap kita. Kita dah menang, kita kalah. Kenapa? Dan kalau kita tidak ada keberanian untuk nak kaji dan untuk menyatakan sebab-sebab kenapa kita kalah, mana kelemahan kita, dan semua kita kata ini semua ada hikmah, ya? Ataupun kita redha, ya? Maka sampai bila-bila, ya, kita takkan mencapai matlamat yang diinginkan, ya? Kita selalu buat perumpamaan pilihan raya ini macam perang. Saya tak pernah jumpa lah dalam sejarah tentera Islam diutus untuk perang dengan pesanan kalau menang-menang, kalau kalah tak tahu. Itulah yang saya tulis dalam kisah Kota Damansara tu, ya? Saya kata kalau kat Kota Damansara ni kita lawan macam kita perang zaman dulu. Sekarang ni semua orang PAS kat Kota Damansara dah jadi hamba abdi dah, ya? Harta semua dah kena rampas dah dengan kami kerana kalah dah perang. Ramai yang terkorban dah mati, yang mana tak mati itu dah jadi hamba abdi. Pada masa itu tak ada orang yang akan kata, tak apalah kita kalah, kita dah berusaha, okay? Ataupun tak apalah kita bergaduh satu sama lain, tak apalah, ada hikmahnya, okay? Kerana kita telah gagal. Dan apa yang saya tulis, bukan saya tujuan saya nak serang mana-mana pihak. Saya nak supaya sikap kita terhadap Pakatan Rakyat ini diperbetulkan, biar kita jujur. Saya tak nak timbul satu keadaan di mana PAS bertindak untuk menentukan PKR mengikusi jangan banyak sangat. Kalau PAS PKR mengikusi banyak sangat, maka dia akan memerintah, maka kita rugi. Maka dia bertanding 21, kita tentukan, kita bantu dia menang 8 cukup. Lepas tu dia pula bertindak sama dengan kita. Kita tak boleh, kerana kalau PAS menang banyak, PAS pula jadi dominan, PAS pula jadi menteri besar. Kita kena tentukan PAS bertanding 20, biar PAS menang 8 je lah cukup. Kalau macam tu, lengkok lah Pakatan Rakyat. Biar ada kejujuran, ya? Kita janji kita tolong dia, dia tolong kita. Selagi mana dia tak khianat, kita jangan khianat. Dan kalau kita nak putuskan hubungan itu, biar kita istihad, kita putuskan hubungan itu. Tapi jangan kita bertindak berpura-pura tak ikhlas dan tak jujur, kerana akhirnya ianya akan menemplak bukan sekadar kita, tetapi Islam itu sendiri.
saya selalu membaca ayat surah An-Nahl ayat 94 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tattakhidhu aymanakum dakhalun bainakum. Jangan kamu jadikan perjanjian-perjanjian yang kamu masuki di kalangan kamu sebagai barang permainan. Fatazilla qadamun ba'da suhudiha, akan tergelincir kaki kamu setelah ianya berdiri tegak. Ya. Fatazuhusu, dan kamu akan dicampakkan dengan kehinaan. Ya. Bima sadaqtum an sabilillah, kerana kamu menjadi sebagai penghalang pada manusia untuk datang ke jalan Allah. Kerana apa? Kerana kamu buatkan perjanjian itu sebagai mainan. Kamu tak jujur. Orang nampak kamu ni sama je lah macam mereka. Ya? Ini ayat ini diturunkan menegur para sahabat bila mereka nampak ada satu kabilah yang lagi besar yang nak membuat perjanjian dengan mereka, dengan orang Islam. Pada masa sama ada kabilah yang kecil yang sedang ada perjanjian, tapi dua kabilah ni bermusuhan. Maka ada di kalangan sahabat yang kata, kita langgar je perjanjian kita dengan kabilah yang kecil, biar kita buat perjanjian dengan kabilah yang besar. Itu Allah tegur. Ya? Kamu buat perangai macam tu, Allah janjikan kehinaan di dunia, ya? Dan di akhirat azabun azim. Ya? Dalam ayat itu penghujungnya, ya? Tapi azab yang dahsyat di akhirat. Kenapa? Kerana kita menjadi sebagai penghalang orang yang nampak kehebatan Islam. Ya? Kalau saya rasa itu sajalah yang sempat saya nak katakan. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum